Sekejap ya. Okey, kita mula semula. Kelas tak seru lah tadi. Tak apa. Macam mana boleh dengan grup tak? Tersalah. Okey, kita start balik. Okey, cikgu nak kamu tengok semula video ni. Tengok betul-betul, cikgu akan tanya soalan. Kamu kena jawab. Tengok dulu videonya. Pasal tajuk pembelajaran kita hari ni, penyakit HIV dan AIDS. Keluar tak videonya, Meh? Meh, ada nampak keluar video tak dekat skrin? Tak ada, tak keluar. Tak keluar. Yang lain? Tak. Ada ke? Ada ya? Okey. Hujan lah tadi. Lain-lain. Cuba tengok line. Okey. So basically ramai dalam kalangan masyarakat kita confused adakah HIV dan AIDS adalah benda yang sama atau benda yang berbeza. HIV ataupun nama panjang dia adalah Human Immunodeficiency Virus. Dia adalah satu virus yang akan menyebabkan terjadinya AIDS ni. So basically AIDS ni adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ni lah. So ataupun nama panjang AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Virus HIV ni dia adalah virus yang melemahkan sistem pertahanan badan kita. Dia akan membunuh sel sistem pertahanan badan kita macam CD4 plus cell. So apabila virus HIV ni dia membunuh sel-sel pertahanan badan kita, seseorang yang mendapat virus ini akan lebih mudah untuk terdedah kepada pelbagai jangkitan dan penyakit seperti tuberculosis, seperti pneumonia. Korang perlu tahu bahawa HIV ni dia mempunyai 3 stage. So stage pertama ni nama dia adalah acute infection dan stage kedua adalah latency stage ataupun chronic stage, dan stage ketiga ni barulah AIDS. So korang perlu tahu apabila seseorang itu mendapat HIV ni, dia punya jangka masa dia untuk mendapat AIDS ni adalah dalam masa 10 tahun. Dia bukannya dapat right after seseorang itu terkena HIV ni lah. HIV ni dia tersebar melalui cecair di dalam badan kita seperti darah, seperti air mani dan juga vaginal and rectal fluids. Korang perlu tahu bahawa lelaki homoseksual ataupun gay, mereka lebih terdorong untuk mendapat HIV ini kerana hubungan seks yang diamalkan oleh diorang itu, which is we know it coming from the rectal fluids. Benda yang sama juga terjadi kepada penagih dadah, which is penagih dadah ni dia akan berkongsi jarum, which is jarum itu kemungkinan akan ada darah-darah. Bagi orang yang penagih dadah yang ada HIV ni, dia akan lebih mudah untuk transmit the virus to the other person by perkongsian jarum itulah. Benda yang korang perlu tahu bahawa HIV ni tidak tersebar melalui skin to skin contact macam bersalaman, berpelukan, malahan kissing. Okay, so ini adalah satu persepsi yang kita perlu ubah dalam masyarakat Melayu kita. Masyarakat Melayu kita sentiasa adalah bad perception toward orang yang ada AIDS ni lah, which is kita tak nak dekat dengan diorang, kita tak nak sentuh diorang. Walhal HIV virus yang tidak tersebar melalui bersalaman ataupun berpelukan, sebab dia tidak tersebar melalui air liur ataupun air mata ataupun peluh. Jika kita berkongsi makanan ataupun minuman dengan orang HIV ni, insyaAllah kita tak akan dapat virus tu. So itu adalah satu persepsi yang kita perlu ubah dalam masyarakat Melayu kita. Tiada penawar bagi HIV infection. Yes, tiada penawar. Tetapi pada masa moden ini, jika seseorang itu didiagnos oleh HIV, mereka perlulah mendapatkan rawatan dengan segera. Dan jika mereka mendapat rawatan dengan segera, chances untuk diorang hidup seperti orang normal adalah sangat tinggi. Tetapi dengan cara mereka perlu mendapatkan rawatan dengan secara cepat. So rawatan ini namanya adalah antiretroviral therapy. Antiretroviral therapy ni it consists of a daily medication ataupun ubat-ubatan yang mereka perlu telan dalam sehari-hari. Prevention is always better than cure. Dan kita sebagai Malaysian and most importantly Muslim, kita haruslah have a healthy lifestyle, have a sanitary lifestyle to prevent berbagai disease from occurring in our life lah. So yeah, that's it. Thank you. Okey kelas. Okey. Kamu dah tengok video tersebut. Sekarang cikgu nak minta seorang daripada kamu atau wakil cuba bagi tahu cikgu apa perbezaan antara HIV dan AIDS. Adakah kedua-dua tu perkara yang sama, penyakit yang sama, ke ada perbezaan antara penyakit tu? Ada beza. Ada beza. Okey Fiz, cuba try. Apa beza HIV dan AIDS? HIV dia
bunuh sel pertahanan badan. AIDS? AIDS dia jangkitkan kot. Tak apa. Cubaan yang bagus tapi kurang tepat. Okey, jawapan yang tepat, okey, kita tahu HIV ialah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Dia yang sebabkan AIDS itu. Walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi pembawa HIV bertahun-tahun sebelum dia mendapat AIDS. Faham tak? Ke cikgu nak terang semula? Faham. Macam COVID-19, kita ada carrier, kita ada pesakit. Carrier ni, COVID tu ni contoh tau, contoh cikgu ambil contoh berdasarkan penyakit pandemik kita sekarang ni. Dia boleh jadi carrier, dia boleh jadi pembawa tapi badan dia tak terkesan dengan virus tersebut. Tapi bila dia dah bersentuhan dengan orang, bersalaman, kontak rapat, dan tu orang tu terkena COVID dan lagi teruk daripada yang pembawa tadi, yang carrier tadi. Okey, cikgu buka slide sebentar. Okey, keluar kelas. Okey, kita masuk penyakit jangkitan HIV dan penyakit AIDS. Okey. Anda tahu AADK, pemadam, KDN, JKDM, JSJN? AADK ni apa dia punya akronim dia? Apa maksud akronim AADK ni? Agensi Hello, kelas ada tak? Hello. Okey, AADK tu apa pengertian AADK? Tak dengar, agak jelas. Nampak tak slide AADK? Nampak je kot. Okey, AADK tu apa pengertian AADK? Agensi NJC Anti Anti Dadah. Kebangsaan AADK. Okey, pemadam? Pemadam agensi anti dadah juga tapi NGO. Okey, KDN, Kementerian Dalam Negeri yang merangkumi AADK, pemadam, AADK, JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ni polis. Okey. Okey kelas. Okey, kita tengok standard pembelajaran kita hari ini. Membincangkan perihal jangkitan HIV dan penyakit AIDS berlaku serta cara mengelak diri. Menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan penyakit AIDS. Menjana idea kesan jangkitan HIV dan penyakit AIDS kepada diri dan orang lain. Okey, kita masuk dalam pengenalan. Okey. AIDS ialah penyakit yang disebabkan oleh virus kurang daya tahan manusia atau dalam bahasa Inggeris Human Immunodeficiency Virus, HIV. Virus ini melumpuhkan keupayaan semula jadi badan dalam melawan penyakit. Okey, dalam badan kita ada antibody, betul? Pernah dengar perkataan antibody? Okey, bila virus ini menyerang, virus HIV ni menyerang, dia akan melumpuhkan segala sistem pertahanan diri kita. Jadi kalau contoh seseorang itu terkena HIV, terkena AIDS, kalau demam biasa, selalunya kalau individu yang tiada berpenyakit, dia boleh counter lagi. Dalam 3-4 hari selalunya sihat kalau demam biasa. Bagi pesakit HIV dan pesakit AIDS, demam biasa tu boleh berlarutan sampai berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan kerana ketidakupayaan badan dia untuk melawan virus yang masuk dalam
badan. Okey. Individu yang dijangkiti HIV terdedah kepada semua jenis kuman termasuk yang tidak bahaya dan beberapa jenis barah. Barah tu apa kelas? Penyakit. Kanker. Cancer. Okey? HIV membunuh sel pembantu yang penting dalam sistem imunisasi tubuh. Tanpa sel pembantu T, sistem imunisasi tubuh tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Ini macam cikgu jelaskan tadi. Tengok gambar ni, tempahan dibuka, rest in peace. Tapi dia bukan rest in peace, dia rest in pain, nampak? Okey. Seseorang yang dijangkiti mungkin tidak menunjukkan simptom atau gejala untuk bertahun-tahun. Tapi sekiranya tidak dirawat, bilangan sel pembantu T akan berkurangan sehingga tahap kritikal. Pada masa inilah simptom-simptom penyakit AIDS akan menular. Badan akan merasa lesu, tidak berdaya, tidak bersemangat untuk menjalani aktiviti. Faham kelas? Setakat ni ada apa-apa nak tanya cikgu sebelum cikgu teruskan? Kelas? Hafiz? Hafiz? Ya, go. Hello? Ada apa-apa soalan? Tak ada, go. Okey. Setakat ni faham? Faham, go. Okey. Situasi yang boleh mendedahkan diri. Okey. Dah buka buku teks, cikgu dah suruh buka buku teks tadi, muka surat 172. Buka buku teks. Ni sumber rujukan kamu penting ni. Okey, kita tengok situasi yang boleh mendedahkan diri. Bagaimana seseorang itu dijangkiti HIV? Yang pertama, perhubungan seks tanpa perlindungan. Yang kedua, berkongsi jarum suntikan yang tercemar dengan HIV. Yang ketiga, menyusu daripada seseorang ibu pembawa HIV. Yang keempat, melalui pemindahan darah yang tercemar dengan HIV. Yang kelima, penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar. 6, pemindahan organ. Yang ketujuh, daripada ibu yang dijangkiti HIV kepada janin. Okey, berkongsi jarum suntikan yang tercemar dengan HIV. Okey, jarum tu bila individu yang tak bertanggungjawab ni, penagih ni cocok, dia akan berkongsi jarum. Bila berkongsi jarum, pemindahan virus, pemindahan darah kotor akan berlaku dengan cepat. Sebab dia cucuk dekat tangan dia, dia bagi orang. Orang tu cucuk pula. So virus dalam badan dia akan masuk ke badan orang itu secara terus. Okey. Pernah tak dengar ada satu kes dulu, ada penagih letak jarum dekat nozzle pam minyak. Awak tahu nozzle pam minyak, tempat kita letak pam minyak tu, dia sangkutkan jarum dekat situ. Kerana dia tak bertanggungjawab, dia dah terkena HIV dan dia nak orang lain pula kena penyakit yang dia hidap tu. Cikgu nak nasihatkan kamu semua, kalau kamu jalan-jalan petang ke jogging, kalau nampak ada jarum dekat tepi-tepi jalan, jangan pegang langsung, jangan pegang. Faham? Faham kelas? Dengar tak ni cikgu cakap ni? Kelas? Faham Jangan usik kerana kita tak tahu apa ada dekat jarum tersebut. Mungkin itu jarum penagih, kita tak tahu sebab tiada orang kat situ, hanya jarum. Okey, menyusu daripada seorang ibu pembawa HIV. Macam mana kita nak kekang masalah ni? Kalau sebelum menikah, kita ada kursus kahwin, betul? Selain kursus kahwin, apa yang wajib kena buat?
sebelum dapat kelulusan untuk nikah. Kita harus lalui ujian saringan. Air kencing tiba. Bukan saringan air kencing. Ujian saringan IV. HIV. Kita nak tengok sama ada pasangan kita tu bebas HIV atau penghidap HIV untuk menjaga keselamatan bayi-bayi yang bakal lahir, janin-janin yang dari ibu bakal lahir. Kerana jika ibu penghidap HIV, kemungkinan besar janin di dalam perut akan mengidapi virus yang sama. Okey, kita tengok kaedah pencegahan. Okey, ni cikgu nak dengar suara, cikgu dah lama tak dengar suara. Cikgu nak suara Ameh. Saya lag sikit cikgu. Tak apa, cuba je. Kaedah pencegahan. Kalau lag, kita tukar orang. Tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tidak melakukan hubungan seks secara rambang. Tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri. Saring semua simpanan tabung darah. Berpegang kepada ajaran agama. Okey. Terima kasih, Meh. Okey, kita tengok satu persatu. Tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Okey, first kali cikgu nak cakap kita sebagai orang Muslim. Muslim dilarang, haram melakukan hubungan seks sebelum nikah. Okey, jelas? Jelas kelas? Jelas. Ini kerana penyakit-penyakit seperti inilah, penyakit-penyakit HIV, penyakit jangkitan seksual yang lain seperti siflis, klamidia, gonoria akan mudah terdedah. Jadi kita jangan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Okey, yang kedua, tidak melakukan hubungan seks secara rambang. Secara rambang, ini macam mana pula ni? Tidak melakukan hubungan seks secara rambang. Tukar pasangan. Tak ada. Tukar pasangan, itu kurang tepat. Tapi nice try, Meh. Apa hubungan seks secara rambang ni selalu berlaku di mana? Kat lorong ke? Kat lorong. Kat lorong, okey, betul, diterima. Private party tak ada. Ameh, cuba je. Salah tak apa. Aduh, dekat private party kan tak ada. Private party atau lebih tepat kita panggil private party tu terlampau detail. Terlampau Night club pun terlampau detail. Gejala sosial yang tidak sihat. Gejala sosial yang tidak sihat. Macam contoh, bila dia pergi parti sosial, dia akan melakukan hubungan seks secara rambang tanpa mengetahui sama ada golongan tu ada ke tidak, penghidap HIV ataupun tidak. Yang ketiga, tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri. Ini sudah tentulah. Ya, Syazwani. 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 Okey, Haziq baru dapat masuk. Okey, saring yang ni dah ada penguasa ni tak boleh. Syazwani, awak on mic kot. Tahu ya semua. Betul kan nama dia bilang pakai orang? Bukan nak beli ni. Tak, tadi kan dia dekat situ tulis 1.7 Ustaz. Ni. Sini ada lagi tak? Okey, saring semua simpanan tabung darah. Okey, ini golongan mana yang bertanggungjawab? Pihak mana yang bertanggungjawab untuk saring semua simpanan tabung darah? Putih sekarang. Oh, kau ingat apa? Aku nak kena menyapu. Pasal Okey, kelas, cikgu mute dulu semua. Cikgu terangkan dulu. Okey, saring semua simpanan tabung darah. Okey, ini pihak hospital harus bertanggungjawab untuk saring semua darah-darah yang diterima oleh
penderma untuk mencegah daripada orang yang tidak bersalah, orang yang tidak mengetahui apa-apa terkena jangkitan HIV. Dan yang terakhir, berpegang kepada ajaran agama. Okay, kita tengok sambung lagi. Okay, saring semua simpanan tabung darah. Jauhi dadah dan tidak berkongsi jarum suntikan. Pengesanan awal dan langkah rawatan sangat penting. Sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan pemindahan darah dan organ. Okey, pengesanan awal dan langkah rawatan sangat penting. Okey, cikgu nasihatkan kamu semua nanti untuk lakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali ataupun 6 bulan sekali. Okey, kita tengok kesan kepada diri dan orang lain. Yang pertama, gangguan emosi, malu, diskriminasi, stigma masyarakat, ekonomi. Kita tengok satu persatu. Okey, gangguan emosi. Cikgu nak dengar suara Apis. Sekejap, Cikgu Amir semula. Hai ke? Okey, baca Apis, gangguan emosi. Mengalami tekanan perasaan. Berkemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diingin. Seperti mencederakan orang lain dan membunuh diri. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, gangguan emosi. Individu yang terkena penyakit HIV akan mengalami tekanan perasaan. Dia bermungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti mencederakan orang lain dan membunuh diri. Yang macam cikgu cakap tadi, yang situasi di pam minyak. Dia mengalami tekanan perasaan dan dia ingin membuat orang-orang lain terima nasib seperti dia walaupun orang-orang tersebut tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti pesakit HIV tersebut. Dia dah mengalami tekanan perasaan, dia dah tak boleh berfikir dengan betul. Okey. Ni cikgu nak Amy ada, Amy. Amy boleh buka mic? Aidil adalah, Aidil. Aidil. Ya, cikgu. Baca dia, malu pada diri dan keluarga. Itu penerangan dia. Malu pada diri dan keluarga. Individu ini akan menjadi buah mulut komuniti tempatan dan ini memalukan diri dan keluarga. Okey. Malu pada diri dan keluarga. Terima kasih Adil. Individu ini akan menjadi buah mulut komuniti tempatan dan ini memalukan diri dan keluarga. Okey. Ini bila masyarakat setempat, bila dah pandang kita serong, bila seorang tu dah menghidap HIV, menjauhkan diri, dan ini akan mendatangkan malu pada diri sendiri dan juga keluarga. Jadi walaupun keluarga kita tak melakukan aktiviti yang tidak bermoral, tapi nama dia terpalit sekali sebab itu ahli keluarga kita. Contoh, sebagai contoh. Diskriminasi. Diskriminasi dan sekatan dalam pekerjaan bagi individu ini. Okey, bila dah menghidap HIV, bila nak minta kerja pun susah. Apply sana, apply sini semua tak dapat. Serupa dengan jika seseorang itu mempunyai sejarah jenayah lampau, dia akan terima juga diskriminasi. Jadi bila dia dah tak bekerja, tak ada sumber kewangan, dan ini akan mendatangkan masalah-masalah lain dan tekanan perasaan. Tekanan perasaan yang paling teruk, cikgu banyak kali cakap dalam kelas, apa boleh berlaku? Tekanan perasaan yang paling teruk, bila last kali, apa dia akan buat? Bila tak ada orang bantu, apa jalan penyelesaian yang selalu difikirkan oleh mereka? Bunuh diri. Bunuh diri, menamatkan riwayat sendiri. Kerana dah tak ada orang dah nak tolong. Jadi, kita lah kena tolong mereka.
Okey, stigma masyarakat. Cikgu nak dengar suara. Cikgu nak dengar suara. Faizal dah keluar balik Okay, Aziz boleh buka mic Aziz? Faizal ada Faizal, ni baca stigma masyarakat dan penerangan. Yang ni yang warna putih ni. Baca stigma masyarakat, lepas tu warna putih ni. Stigma masyarakat. Masyarakat beranggapan bahawa individu ini berbahaya lalu dipinggirkan. Masyarakat akan beranggapan bahawa individu ini mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral. Okey, terima kasih Faizal. Okey, stigma masyarakat, pandangan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahawa individu ini berbahaya lalu dipinggirkan. Masyarakat akan beranggapan bahawa individu ini mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral. Walaupun kita tak tahu sebab. Ada satu kes, cikgu tak ingat tahun bila, tapi tahun lampau, bila seseorang individu tersebut dicucuk dengan virus HIV dalam badan. Walaupun beliau tidak melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Ini semua kerana perasaan dengki. Jadi kita kalau jangan pinggirkan, kita kena sokong. Sebab penyakit itu, virus itu dah cukup bahaya dah untuk diri dia sendiri. Dia perlukan semangat yang kuat dari keluarga, masyarakat dan pihak-pihak bertanggungjawab. Okey, yang terakhir, ekonomi. Cikgu nak dengar suara. Cikgu nak dengar suara. Alia ada Alia. Sip boys je. Girls tak ada yang nak volunteer baca. Tak ada. Ya, Aziz ada Aziz. Saya lah cikgu. Siapa? Okey, Syazwani. Baca Syazwani. Ekonomi. Ekonomi. Kos sara hidup meningkat. Kos perubatan yang tinggi. Produktiviti menurun. Okey, terima kasih Syazwani. Okey, kita tengok untuk bahagian ekonomi. Kos sara hidup meningkat. Kenapa kos sara hidup ni meningkat? Sebab nak tanggung kos perubatan mereka yang tinggi. Ubat-ubatan mahal. Dia HIV dan AIDS tiada penawar, tapi ada ubat untuk mengurangkan apa? Mengurangkan kesakitan atau mengurangkan simptom-simptom daripada terus merebak. Contoh kalau demam panas, dia tak nak demam panas sampai dia tak boleh berfikir, dia makan ubat. Tapi HIV tiada penawar. Produktiviti menurun. Produktiviti ni kita punya daya untuk bekerja. Kita dah tak semangat, dia dah tak produktif. Jadi dia akan jadi lemah, badan akan jadi lesu. Seterusnya akan menjejaskan ekonomi diri sendiri dan ekonomi keluarga. Okey, sampai situ je slide kita. Kita dah habis untuk tajuk penyakit. Okey, sebelum kita habiskan kelas, cikgu akan hantarkan tugasan dalam grup. Kamu siapkan tugasan dan hantar pada pukul 5 petang. Boleh? Sikit je kerja. Boleh kelas? Kelas? InsyaAllah. Boleh Aidil, insyaAllah. Sikit je cikgu bagi. Faizal, boleh Faizal? Tengok dulu. Jangan macam tu. Buat. Siapa tak hantar, cikgu akan hantar nama dekat guru kelas kamu. Sikit je kerja. Kamu boleh print ataupun salin. Okay, sebelum kita habiskan kelas, cikgu nak tanya. Okay, Amir. Amir ada? Amir? Ke Amir dah left? Amir terkeluar-keluar?
Ambil left Ego. Amir terkeluar Okey, Hafiz. Ya. Hafiz, apa perbezaan HIV dan AIDS yang kita dah bincang awal-awal tadi? Oh, HIV ni dia Hmm? dia bunuh sel badan. Hmm. AIDS ni dia akan buatkan kita tak bersemangat dalam aktiviti. Okey. Lebih kurang lah. Okey. Kurang tepat. HIV ialah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi pembawa HIV bertahun-tahun sebelum mendapat AIDS. Okey, cikgu nak tanya Aidil pula. Aidil, bagi cikgu 3 langkah pencegahan untuk jangkitan HIV. Jangan bersetubuh. Okey, yang kedua, Jangan kongsi jarum. yang terakhir, Apa yang terakhir? Tak tahu, saya tahu 2 je. jangan berkongsi jarum, jangan melakukan perhubungan seks sebelum berkahwin. Jangan melakukan seks secara Rambang. rambang. Okey. Okey kelas, sebelum awak left semua meeting, tulis nama dekat chat box untuk kehadiran. Liza, untuk kehadiran kamu hari ini. Tulis nama. Kejap lagi cikgu akan hantar tugasan dalam grup. Hafiz, Najmi, Aidil, Elmiza, Gan, Putri Diana, Syazwani. Okey, kelas jumpa kelas seterusnya. Okey. Jangan lupa hantar tugasan sebelum pukul 5. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Sikit je cikgu bagi. Sama-sama. Terima kasih semua masuk kelas. Sama-sama. Okey ke? Jangan lupa hantar tugasan.